Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Buletin Awal ini bersama saya Hakim Rahman. Baik, penggunaan vaksin AstraZeneca mencetuskan kebimbangan selepas beberapa kes kesan sampingan penggumpalan darah dilaporkan di luar negara. Bagaimanapun, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baber memaklumkan bahawa vaksin AstraZeneca selamat digunakan di Malaysia selepas pihak MPRA mengadakan pertemuan dengan pengeluar vaksin AstraZeneca Senin Berhad dan menjelaskan mengenai situasi sebenar keselamatan vaksin dikeluarkan pihaknya. Tetapi untuk kita memahami bagaimana kesan sampingan ini dan tahap keselamatan penggunaannya, bersama di Thailand ketika ini adalah Profesor Madya Dr. Malina Osman, pakar kesihatan awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM. Prof, pertama sekali, apakah kesan sampingan ini sesuatu yang serius atau ia sebenarnya berbeza mengikut individu, seperti kesan sampingan yang kecil yang biasanya dirasakan seperti sengal-sengal sendi, ataupun ianya sebenarnya akan lebih jelas terutama kepada mereka yang mempunyai sindrom deep vein thrombosis atau DVT? Okey, mengenai komplikasi yang telah dinyatakan berkaitan dengan vaksin AstraZeneca, iaitu thromboembolism ataupun betul satu sindrom yang menyebabkan seseorang itu mengalami kesukaran bernafas akibat penyumbatan pada saluran di pulmonary ataupun paru-paru. Secara umum keadaan tersebut berlaku kepada individu yang mempunyai masalah yang kita sebut tadilah deep vein thrombosis dan mempunyai beberapa masalah risiko-risiko yang tertentu. Keadaan tersebut kalau kita nak faham kita punya sistem homeostasis ataupun peredaran darah ni sentiasa berada dalam keadaan seimbang. Tapi ada setengah-setengah individu, saya bagi contoh mereka yang mengalami pembedahan ataupun duduk di dalam situasi yang mana berpanjangan seperti dalam penerbangan dalam tempoh yang panjang ataupun selepas pembedahan tu rest dekat katil tu terlalu lama tidak mobilize. Jadi keadaan tersebut boleh menyebabkan apa yang kita sebut deep vein thrombosis. Dan ada setengah individu yang mungkin boleh mendapat keadaan tersebut sekiranya mereka mengalami sejarah keadaan tersebut. Jadi ia bukanlah merupakan satu keadaan yang apa yang kita sebut sesuatu yang sering ditemui, hanya individu-individu yang berisiko. Kalau dibandingkan dengan kesan samping yang biasa dilakukan seperti sengal bahagian otot yang disuntik dan sebagainya, sekiranya benar thromboembolism ini merupakan satu keadaan yang berkaitan dengan vaksin, ia adalah merupakan satu keadaan yang kita sebut agak terpencil. Sangat-sangat sedikit mereka yang mungkin mendapat masalah tersebut. Prof, bagaimana pihak Kementerian Kesihatan Malaysia boleh menjalankan pemantauan secara berterusan bagi memastikan bahawa mereka yang benar-benar layak dari segi faktor kesihatannya dan juga keselamatan dan keberkesanan vaksin itu sentiasa terjamin? Okey, dalam konteks ini saya yakin pihak NPRA bersama-sama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia akan sentiasa memantau data-data semasa bagi memastikan mereka-mereka yang akan diberikan perkhidmatan vaksin ini nanti adalah mereka yang benar-benar dapat disaring menerusi sejarah ataupun sejarah perubatan dan juga mungkin faktor-faktor risiko yang ada. Seperti mana yang kita tahu, seperti vaksin Pfizer sekarang ni, mereka yang mengalami masalah lahan yang teruk, itu pun selepas diberikan kaunseling ataupun nasihat daripada pakar perubatan melihat keadaan perubatan secara keseluruhannya, barulah mereka akan diberikan perkhidmatan tersebut seperti mana yang dijadualkan. Pada pandangan saya, sistem yang kita amalkan sekarang adalah sistem yang paling selamat, berkesan, dan tidak mungkin kita akan mendedahkan seseorang itu pada risiko-risiko yang tidak sepatutnya. Saya ingin mengambil masa sedikit untuk bercakap tentang apa yang disebut benefit outweigh risk yang biasa doktor-doktor ataupun pihak WHO sendiri nyatakan kepentingan penggunaan vaksin ini. Kita lihat kepada penggunaan kapal terbang secara umum kapal terbang sentiasa selamat, tapi ada risiko tertentu yang mungkin mengalami kemalangan, terhempas dan sebagainya. Tapi kita masih lagi meneruskan sebab kita melihat di situ benefitnya yang lebih besar berbanding kalau kita stallkan ataupun grounded kapal terbang tersebut. Jadi secara umum vaksin ini seperti itu. Kita tidak boleh memberikan satu kesimpulan secara tanpa melihat data secara terperinci dan menyeluruh. Prof, bagaimana pihak kerajaan ataupun masyarakat boleh memainkan peranan mereka untuk memastikan bahawa rakyat di negara ini yakin untuk mengambil vaksin, apa jua vaksin sekalipun, asalkan ia vaksin COVID-19. Kita lihat sebelum ini Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairy Jamaluddin sendiri telah mengambil suntikan vaksin Sinovac dari China bagi membuktikan dan meyakinkan orang ramai
terhadap tahap keselamatan vaksin itu. Bagaimana di masa hadapan agar kejadian ini tidak berulang yang boleh menjejaskan ataupun menimbulkan keraguan walaupun sedikit pun terhadap keberkesanan vaksin? Saya ingat cabaran utama kita pada era ini ialah maklumat-maklumat yang tidak sahih yang melalui media sosial. Dan kadang-kadang mereka yang menyampaikan fakta-fakta berkenaan sebenarnya tidak teliti dan tidak melihat data tersebut secara menyeluruh dan sering menimbulkan kerisauan, ketakutan yang pada pandangan saya tidak berasas. Dalam konteks ini, saya menasihatkanlah semua kita supaya melihat kepada data-data yang dibentangkan oleh Kementerian Kesihatan. Mereka adalah pakar bidang dalam bidang kesihatan dan perubatan bagi secara keseluruhan dan juga mereka-mereka yang kita tahu latar belakang mereka dalam mengendalikan informasi untuk disampaikan kepada masyarakat. Kalau saya nak sebut tentang data secara keseluruhan, ia sebenarnya bukanlah semudah bila kita menyatakan A mesti menyebabkan B. Dia tidak semestinya sedemikian. Sama juga bila kita bandingkan data mortaliti dan sebagainya. Dalam masa yang sama, kita perlu melihat data mortaliti secara menyeluruh. Bukan sahaja pada mereka-mereka yang mendapat vaksin tersebut. Jadi sebarang keraguan dan sebagainya perlu rujuk kepada mereka pakar bidang dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri. Jangan sekali-kali percaya kepada khabar angin dan perkara-perkara yang tidak berasas. Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Melina Osman, Pakar Kesihatan Awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia UPM di atas perkongsian itu tadi.